Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini dapat kita bertemu secara maya bagi menyambung kuliah pengajian takmir kita untuk menyambung kuliah tafsir, dan kita masih lagi dalam surah Ali Imran. Sebelum tu saya ingatkan diri saya dan juga sidang jemaah sekalian, kita telah berada dalam bulan Muharram, dan di antara amalan yang disunatkan dalam bulan Muharram ini ialah berpuasa pada 10 Muharram ataupun dipanggil hari Ashura. Juga disunatkan berpuasa sehari sebelumnya, iaitu pada hari ke-9, hari Tasu'ah, dan juga ataupun berpuasa pada hari yang ke-11, ya, diiringi 10, 9 dan 10 ataupun 10 dan 11, bagi membezakan, ya, puasa orang umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa ahli kitab yang mereka berpuasa hanya pada hari 10 Muharram sahaja. Itu amalan yang kita boleh buat pada bulan Muharram ini. Baik. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung kuliah tafsir surah Ali Imran ayat 59 hingga 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wama min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha 'alimun bil mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya daripada tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Oleh itu janganlah engkau, yakni Muhammad, termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu. Sesiapa yang membantahmu dalam perkara ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah, yakni Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahawa Allah Maha mengetahui orang-orang yang melakukan kerosakan. Dalam tafsir Al-Munir, petikan beberapa ayat ini diletakkan dalam tajuk menolak sangkaan orang yang menyangka bahawa Nabi Isa itu ialah Tuhan, dan sedikit perkara yang berkaitan dengan hukum al-mubahalah. Dalam tafsir disebut, adapun sesungguhnya sifat Nabi Isa, ya, pada nisbah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan Nabi Isa tanpa ayah, samalah, ya, dengan kuasa Allah Taala menciptakan Nabi Adam. Lebih lagi Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa mak. Bahkan Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Dibuat bentuk Nabi Adam daripada tanah. Kemudian difirmankan oleh Allah, kun. Dengan perkataan kun maknanya jadilah. Maka jadilah. Jadilah
ya, Nabi Adam itu manusia dengan ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ya, dibandingkan penciptaan Nabi Isa yang dilahirkan tanpa ayah dengan penciptaan Nabi Adam yang lebih pelik lagi, yang lebih ajaib lagi, iaitu tanpa ayah dan tanpa mak. Dibandingkan ataupun kita tashbih. Ni. Yang mana kedua-dua yang diciptakan tadi, Nabi Adam dan Nabi Isa, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara ini ialah untuk menzahirkan kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan Nabi Adam tanpa perantaraan ayah dan ibu. Menciptakan Nabi isteri Adam iaitu Hawa tanpa ibu. Yang diciptakan daripada seorang lelaki, daripada tulang rusuk Nabi Adam. Adapun Nabi Isa diciptakan tanpa ibu. Min unsa, diciptakan daripada seorang ibu tanpa seorang ayah. Ini kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tanpa mak, tanpa ayah. Hawa yang diciptakan tanpa ibu, dan Nabi Isa diciptakan tanpa ayah. Adapun sekalian manusia yang lain diciptakan daripada zakarin wa unsa, daripada seorang lelaki, ayah, dan juga seorang perempuan. Apa yang kami khabarkan ini, yakni Allah beritahu tentang penciptaan Nabi Isa, tentang Maryam, inilah suatu kata-kata yang benar. Yang benar, yang perlu dipegang, yang perlu dipercayai, yang perlu diyakini. Bukan seperti mana yang dipercayai oleh golongan Nasrani yang mempercayai, mendakwa bahawa Nabi Isa itu ialah Tuhan. Bukan seperti mana yang dipercayai oleh golongan Yahudi. Maka Allah menyebut kepada Nabi kita, fala takum minal mumtari. Jangan engkau menjadikan orang yang ragu. Jangan engkau, ini Rasulullah, jangan menjadi orang yang syak pada perkhabaran, penceritaan tentang Nabi Isa dan juga Maryam. Kerana telah datang kepada engkau ilmu yang yakin. Larangan ini jadikan satu pesanan kepada Nabi sendiri dan umatnya supaya berpegang dengan perkhabaran yang yakin, yang diyakini, iaitu perkhabaran daripada Allah. Yang kena baca Quran. Yang kena yakin dan tetapkan, tenangkan diri kamu dalam pada kebenaran, tolak sebarang keraguan, dengan mempercayai apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ditafsirkan, sesiapa yang bermujadalah, membantah kamu tentang urusan Nabi Isa alaihi salam selepas mereka mengenal yang mana yang benar, yang sepatutnya yang diyakini, maka Nabi disuruh supaya mengajak mereka supaya bermubahalah ataupun mula'anah. Iaitu mubahalah, kita berdoa kepada Allah supaya melaknat sesiapa yang menipu. Di antara dua pihak ni, masing-masing mendakwa yang ni benar, yang ni benar. Maka nak tahu siapa yang salah, maka berdoa supaya Allah menurunkan siapa yang menipu. Ini ayatul mubahalah. Ini yang disebut di riwayat sini bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah mengajak
golongan Nasrani daripada Najran untuk bermubahalah, tapi mereka enggan. Sebut dalam riwayat dalam sirah Ibn Ishaq, telah datang pada tahun 9 sanatu tis'in, tanah tis'ah, tanah yang tahun yang ke-9, wafdu Nasara Najran, rombongan golongan Nasra daripada Najran, situ narakiban, 60 mereka yang menunggang. Ada di kalangan mereka itu 14 golongan daripada 60 tadi, golongan pembesar mereka, yang diletakkan urusan Najran ni kepada mereka. Ni kemudian mereka ni masuk selepas asar masjid, mereka masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrani ni mereka semayang menghadap ke masyrik. Masyrik ni ke arah timur. Mereka berkata, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah tentang Nabi Isa. Lalu mereka mengatakan Nabi Isa ni Allah. Nabi Isa ni Tuhan. Nabi Isa ni anak Tuhan. Lalu turunlah ayat yang menolak dakwaan mereka. Ini di antara satu riwayat. Juga diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan Muslim dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Telah datang Al-Aqib. Al-Aqib ni siapa dia? Di antara nama ketua rombongan Nasrani Najran tadi. Sayyid Sahibun Najran. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tujuannya untuk apa? Yuridani an yu'la'ina. Al-Aqib was Sayyid. Dua orang pemimpin daripada Najran ni, mereka datang kepada Nabi untuk bermula'anah ataupun mubahalah. Wa qala ahaduhuma li sahibihi. Dua orang ni datang, tapi dalam perjalanan tu salah seorangnya berkata, la taf'al, jangan buat. Fa wallahi la in kana nabiyan fala anahu. Jangan berani nak bermubahalah dengan Nabi. Kerana demi Allah, kalau dia benar-benar Nabi, fala anahu la nuhlihu nahnu wala aqibna min ba'dina. Kita tidak akan berjaya, bahkan kita akan mendapat perkara balasan yang buruk. Faqala inna nu'tika ma sa'altuna wa ba'ath ma'ana rajulan aminan wa la tab'ath ma'ana illa aminan. Diminta diutuskan kepada mereka seorang lelaki yang dipercayai. Diminta Nabi supaya hantar seorang lelaki yang dipercayai. Jangan hantar kecuali orang yang dipercayai. Lalu Rasulullah bersabda, aku akan hantar bersama dengan kamu seorang lelaki yang benar-benar dipercayai. Maka Nabi kata, kum ya Aba Ubaidah, bangun wahai Abu Ubaidah. Falamma qama qala Rasulullah, bila Abu Ubaidah bangun, Nabi kata, haza aminu hadhihi ummah, ini orang yang dipercayai daripada umat ini. Ini kisah mubahalah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtara lil mubahalah Aliyan wa Fatimah wa walidihima. Wa qala bihim qala in ana da'utu fa aminu antum. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk mubahalah ni Ali, Fatimah dan kedua anak mereka. Okey. Hasan dan juga Husain. Ba'da an rafadul mubahalah salahun nabi 'ala al-jizyah.
Selepas golongan Nasrani tadi, mereka enggan untuk bermubahalah dengan Rasulullah. Mereka berdamai dengan membayar jizyah, iaitu membayar daf'u alfi hullah fi sufrin fi safar wa alfi fi rajab wa darahim. Mereka membayar 1000 perhiasan pada bulan Safar dan 1000 perhiasan pada bulan Rajab, dan juga beberapa duit dirham gitu. Ya. Ini menunjukkan bahawa kekuatan keyakinan dengan apa yang disebut. Kalau kita benar, tak perlu takut. Kalau kita yakin dengan kebenaran, kita tidak perlu takut untuk berdebat, berhujah. Orang Melayu bersebut berani kerana benar. Adapun keengganan golongan Nasrani tadi untuk bermubahalah menunjukkan bahawa taqlil khatar wa qalim ala ghairi bayyinah fi ma ya'nun. Kan mereka ni rasa takut, bimbang, dan juga mereka tidak ada hujah. Tidak ada hujah untuk menimbulkan rasa berani untuk berubah. Rasa takut. Mereka bukan berada pada pihak yang benar. Mereka ni hanya mendakwa, mereka ni berada dalam golongan yang ragu-ragu. Itu sama bahalah. Inna hadzal ladzi qasastuhu 'alaika fi syai'in wal qasas haq. Semuanya apa yang kisahkan kepada engkau, ini kepada Muhammad, pada kisah Nabi Isa, satu kisah yang benar, yang bukan direka-reka, yang tidak boleh dipersoalkan. Bukan seperti mana yang didakwa oleh golongan Nasrani yang mendakwa Nabi Isa ini ialah Tuhan ataupun anak Allah. Bukan apa yang didakwa oleh Yahudi yang mengatakan Nabi Isa ni ibnu zina, anak daripada hasil zina. Dan tidak ada, Allah menegaskan pula lagi sekali tentang perkara asas tentang iman, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Tuhan yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa, la yaghlibuhu ahad, yang tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun. Ini menyebut tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, yang meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Ini kena yakin dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa in a'radu ba'da hadza 'an ittiba'ika wa tasdiqika wa lam yu'linu wahdaniyah. Tetapi sekiranya mereka masih lagi enggan untuk mengikut engkau dan mempercayai engkau, dan mereka tidak mengiklankan ataupun menzahirkan, mengakui akan keesaan Allah Ta'ala, walam yujibu ila mubahalah pun tak nak. Tak berani. Nak tunjuk siapa yang benar pun tak berani. Fa innallaha alimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang halil mufsidin, tentang hal keadaan orang yang melakukan kerosakan. Wa sayujazihim ala a'malihim syarrul jazaa. Allah akan membalas kepada mereka di atas perbuatan-perbuatan mereka dengan seburuk-buruk balasan. Wa kullu man adila 'anil haqq lil batil fahuwal mufsid. Siapa yang cenderung ataupun memilih kebatilan daripada memilih kebenaran, maka dia orang yang melakukan kerosakan. Allah tidak terlepas sesuatu pun daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita dapat baca. Ini jadi ikutlah sekarang tu yang dapat saya kongsikan untuk tafsir daripada ayat 59 hingga 63 surah Ali Imran. Wallahu a'lam bishawab. Wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.